Semudah Masakan Zarina, buku masak ataupun cookbook resepi oleh tukang masak ataupun chef, or shall I say master chef kita, Zarina Ibrahim. Buku ini dicetak pada tahun 2000. So before the social media, Zarina Ibrahim is a big thing in dunia masakan. So hari ini saya nak kongsi petua memasak, bukan saya punya petua, tetapi petua oleh Puan Zarina Ibrahim. Okay, sama-sama I will read to you. Ayam bermacam ayam. Nombor 1, jika menggunakan ayam beku, sukatan air yang diberi pada resepi haruslah dikurangkan sedikit. Jika ayam itu banyak lemaknya, kurangkan sukatan minyak atau minyak sapi yang patut digunakan. 3, bagi memasak kari ayam cara India atau yang tulen, siatkan kulit ayam itu dahulu sebelum memasaknya. Kari ayam itu tidaklah kelihatan terlalu berminyak dan tahan lebih lama. Lada. Okey. Lada. 1. Apabila membeli lada kering, pilih jenis yang berkerinting. Apabila resepi memerlukan lada kering itu dihaluskan, rendamkan ia dahulu sehingga lembut sebelum ianya dihaluskan. Jika direndam dengan air panas, rendamlah ia sebentar saja. Untuk mengurangkan rasa pedas, buang biji lada dari lada hidup atau kering. Tambah atau kurangkan banyaknya lada yang diberikan pada resepi itu secukup rasa anda. Jikalau ada resepi yang memerlukan anda menggoreng lada kering itu, gorengkan ia kering di dalam kuali dengan menggunakan api kecil sambil membalik-balikkan ia supaya tidak hangus. Kelapa. Okey, itu papaya lah. Apabila memilih kelapa, pilihlah yang tua kerana banyak santannya. Apabila memerah santan, tuangkan secawan air pada kelapa parut itu dan perahkan santannya. Kemudian barulah tambah secawan lagi. Buatlah begini lagi walaupun resepi berkehendakkan anda menggunakan 4 cawan air. Kunyit basah, gunakan yang tua, warnanya kuning tua. Gunakan hanya kira-kira 6 hingga 7 cm dari pangkalnya. Lengkuas, jika anda perlu menghaluskannya, beli jenis yang muda berwarna agak merah jambu. Zal. Okey, bukan zal, zal. Pilih yang besar, rendam dahulu selama 2 jam dengan air sejuk sebelum ianya digunakan. Cuci dan buangkan kulit-kulit yang kering. Asam. Pilih jenis yang warnanya tua untuk membuat air asam. Ramaskan asam dengan air bersukat yang dinyatakan itu dan tapis. Okey, petua am di dapur. Jikalau kuah masakan kari anda agak kering dan anda ingin tambah air lagi, gunakan air panas. Orang India menggunakan tairu untuk melembutkan daging. Campurkan kira-kira 1 cawan besar tairu dengan 450 gram daging dan perapkan selama 20 hingga 30 minit dahulu sebelum memasaknya. Rahsia lauk kari yang enak tersembunyi pada mutu serta sukatan rempah ratus yang digunakan. Tentu sekali lebih baik jikalau anda menyediakan rempah itu sendiri atau membelinya dari mereka yang pakar dalam hal ini. Rempah kari yang tersedia dijual di dalam bungkusan itu kadang-kadang telah dicampur dengan tepung beras atau tepung jagung dan bahannya sudah tidak tulen lagi. 4. Cara untuk menjaga kuali tawa untuk membuat capati dan roti jala. 1. Basuh tawa baru itu dengan air panas. Untuk membolehkan ianya digunakan dengan baik, goreng kerisik kelapa di dalamnya dengan menggunakan api kecil. Gaulkan kelapa itu dimerata ke semua bahagian tawa baru itu selama 40 minit. Kemudian buangkan kerisik itu. Kemudian panaskan pula 1 cawan besar minyak makan. Pecahkan sebutir telur dan ratakan di atas tawa itu. Setelah masak, buang telur itu dan lapkannya bahagian atasnya. Sekarang barulah anda boleh menggunakan. Selepas itu, tawa itu janganlah dibasuh. Setelah ianya digunakan, lap dengan kain
atau kertas pengelap jikalau ia masih melekat ketika digunakan, pecahkan sebutir. Okey, tip-tips yang berharga, you tak boleh beli mana-mana. Ni sekapur sirih pengalaman Chef Zarina Ibrahim. Okay, I'm gonna go through slowly. Okay, then I'm try to read as fast as possible. Okay, sejak di bangku sekolah lagi, Puan Zarina Ibrahim sudah menunjukkan minat yang mendalam bidang masakan sewaktu berusia 12 tahun. Puan Zarina sering memerhatikan ibunya memasak dan selalu membantunya, namun begitu sedikit demi sedikit. Apabila mencapai usia 14 tahun, beliau sudah dapat menyiapkan gula-gula kelapa yang disuguhkan kepada teman-teman dan guru-guru di sekolahnya. Jiran-jiran Puan Ibrahim kian mengenali beliau sebagai anak gadis yang ingin menceburi bidang masakan. Buku masakan itu mengemukakan resepi yang dimiliki oleh keluarga Puan Zarina bertahun-tahun lamanya. Rahsia masakan itu diwarisi daripada Nenda, ibu dan keluarganya yang lain. Beliau belajar kemahiran menghidangkan masakan India Utara dan Selatan daripada Nenda dan ibunya, manakala hidangan lauk pauk Melayu dan Indonesia dipulai daripada makciknya. Masakan ala Tionghoa pula diketahuinya daripada bantuan seorang makcik Cina. Puan Zarina belajar membuat kuih muih nyonya dengan caranya yang tersendiri. Beliau kerap memerhatikan dengan teliti cara kuih nyonya disediakan, kemudian dengan bakat kreatif yang dimilikinya, beliau akan membuat perubahan tertentu dan ubah suai sehingga resepi kuihnya menjadi sempurna. Puan Zarina terkenal kerana sikapnya yang mahu menghidangkan masakan secara tradisional. Beliau tidak gemar kepada cara masakan yang menggunakan serbuk perasa monosodium glutamate atau rempah ratus yang sudah siap. Seandainya diberikan pilihan, beliau akan menyediakan bahan masakan yang ditumbuk dengan batu giling daripada bahan perencah, dilumatkan dengan alat pengisar. Sebagai seorang yang kukuh dalam pegangan agamanya, maka baru-baru ini Puan Zarina telah menjeburkan diri dalam bidang dakwah. Dari syarahan-syarahan agama yang disampaikannya, beliau mulai menempa nama sebagai pensyarah yang unggul dan seorang kaunselor di kalangan masyarakat Islam di Singapura dan Malaysia. Dari sumber kewangan yang dipulainya melalui masakan, Puan Zarina dapat menampung pembelanjaan beberapa orang penziarah tempatan dan sebilangan pelajar di Kahira yang ingin kembali ke Singapura. Segala pengalaman beliau, pahit maungnya yang ditempuinya serta keazaman beliau menghadapi berbagai dugaan dan cabaran, kesemuanya dijadikan bahan contoh dalam syarahan-syarahan beliau. Puan Rosalind Moore adalah guru yang terlatih dan berpengalaman. Beliau pernah mengajar di sekolah menengah St. Teresa Convent Singapura. Selain itu, beliau pernah berkhidmat secara sambilan untuk pada awal Rosalind Moore turut menghasilkan sikap yang Singapura usaha beliau. Itu dapat Puan Zarina. Ciri-ciri inilah yang terapkan dalam buku masakan Puan Zarina, dan demikian beliau buku ini sangat mudah diikuti penerangan-penerangan Puan dengan menggabungkan bakat memasak yang kreatif yang dimiliki Puan Zarina dengan bakat unggul menyampaikan arahan secara jelas dan teratur yang ada pada Puan Rosalind Moore, maka keduanya disatukan dalam buku MPH Cookbook dalam tahun 1978 ini, diikuti pula dengan buku berjudul With an Eastern Flavor yang dihasilkan bersama dengan Souvenir Press untuk pasaran di United Kingdom dan Australia serta bekerjasama dengan penerbit Barron's Educational untuk memenuhi keperluan pasaran di Amerika. Edisi pertama dengan judul Rampai Sari Rasa telah diterbitkan dalam tahun 1979. Selanjutnya dalam tahun 1990 mereka berpaduh tenaga sekali lagi untuk menghasilkan buku masakan Zarina's Home Cooking dan edisi bahasa Melayunya berjudul Dari Dapur Zarina. Kedua edisi ini mencapai kejayaan gemilang dengan rekod penjualan sebanyak 40,000 naskah. Kaya-kaya harta resmi luar negeri. Buku Zarina Easy Cooking dan semudah masakan Zarina mengandungi hampir 170 resepi yang setiap satunya adalah masakan yang digemari ramai penduduk Singapura dan Malaysia dalam panduan usaha yang merintangi jangka waktu hampir 20 tahun. Lapor balik yang kerap diterima tentang buku mereka ialah betapa mudahnya memasak dengan berpandukan arahan dan resepi yang termuat dan semudah masakan dengan Royal Singapura dan Malaysia dan hakikat kebenaran kaedah itu. Okay. Thanks for watching. This is the book Semudah Masakan Zarina. Please subscribe, comment, share and like. Okay, bye.